Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila syarafi bil kiram Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wal ulama'i was salihin wa ila arwah jami'il qubur wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammi bil khair. Amin ya rabbal alamin. Baik. Suara apa tak panas ni? Panas. Baik. Pertamanya dan utamanya marilah sama-sama kita menzahirkan rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan kesempatan kepada kita, dipanjangkan usia kita, diberikan kesihatan yang baik, dapat sama-sama kita berkumpul bertemu lagi pada kuliah pengajian kita pada minggu ini, walaupun jumlah kehadirannya tak berapa ramai kerana ramai yang PM saya dia orang nak puasa ni, jadi kalau datang tu jadi tergugat puasa mereka. Bila buka tudung tu lagi kan, jadi tergugat. Jadi cutilah, pilihannya cuti daripada nak menanggung iman yang tak kuat kan, cutilah tak payah datang. Jadi terfikir, saya pun terfikir gitu, tapi dipikir-fikir hubungan satu rahim tu lebih utama, maka saya buka lah ya. Saya tak puasa lah ini, besok sambung sampai Khamis lah insyaAllah. Tak apa, hari putih minggu depan ada lagi, bulan depan ya, dipanjangkan usia dapat. Baik, tuan-tuan sekalian, kita masuk tajuk baru. Benda ni tak pernah dengar, kadang-kadang kita tak pernah dengar pun, duduk mengaji masjid lama. Perkataan khiyar ni rasa saya mungkin tuan-tuan dan perempuan jarang-jarang kot dengar Tuan-tuan tak pernah dengar pun benda lah khiyar ni. Aku ngaji kitab fiqh lama dah kan, jual beli tahu kan, bila cerita khiyar ni apa benda khiyar, dan kenapa tajuk khiyar ni diletakkan selepas tajuk jual beli? Kerana dia ada hubung kait. Okey, pertamanya sebelum kita masuk, saya nak cerita sikit khiyar ni apa benda supaya kita jelas. Khiyar ni bahasa Arab, bahasa Melayunya pilihan ya, pilihan. Maknanya gini, satu tempoh yang ada antara penjual dan pembeli, tempoh masa akad dipanggil, supaya kedua-dua ini ada sifat rela merelai, redha meredai. Tempoh kita akad jual beli tu, waktu tu sebelum berlalu tu, so tempoh tu kita panggil khiyar. Contoh gini, bila saya beli barang dengan $4 contoh, saya beli air, saya akad jual beli semua, dalam tempoh masa akad jual beli itulah dipanggil satu term khiyar, yang mana kita boleh buat pilihan sama ada kita nak batalkan akad jual beli tadi ya, ataupun kita teruskan macam biasalah. Kadang-kadang berlaku tempoh akad tu kematian, jadi hukum akad tadi macam mana, yang tu kita nak mengaji sekarang ni. Maka tempoh itu, masa pemilihan, masa kita akad jual beli antara penjual dengan pembeli, itu kita panggil khiyar ya. Maknanya satu tempoh masa yang nak mewujudkan kerelaan, keredaan antara penjual dengan pembeli. Maknanya kita akad tu redha lah, bukan terpaksa dan bukan dipaksa. Itu makna khiyar. Dia bukan ini tau, dia wujud dalam akad jual beli itu sendiri.
cuma dia letakkan tajuk berasingan. Okey. Sebab ada kadang kita beli, contoh kita beli buah, kita keluar pada gerai tengok buah buruk, kita patah balik, ni saya tak jadi ya. Itu dibenarkan, dia ada tempoh khiyar dipanggil sampai 3 hari. Ini yang kata boleh syarak bagi. Cuma kadang-kadang masalah berlaku bila kita beli di pasaraya lah. Kan dia kata not refundable, not returnable kan. Maknanya tak boleh. Itu lain lah. Ni kira yang kita beli dengan orang gerai, pasar malam, kedai. Jadi kita akan lihat ada term-term yang digunakan yang kita kena mengaji supaya benda ni kita tahu. Tuan kedai yang jual, mana boleh aku dah jual kat hang, aku dalam tempoh akad ni, dalam tempoh ni syarat kata boleh. Nampak tak? Sebenarnya barulah, dia lama, cuma kita mungkin tak didedahkan dengan ilmu yang macam ini. Kita mengaji bab taharah kan, lepas tu habis ulang, tok guru mati, ulang semua, itu lah. Jadi tak habis sampai ke sudah. Ini kita masuk bab ni. Itu dipanggil khiyar. Lebih kurang macam tu lah term dia. Cuma waranti ni kadang 6 bulan, setahun. Ni dia paling lama pun sampai 3 hari lah. Ya. Term English kita tak tahu nak kata apa, cuma bahasa Arab ni khiyar lah. Cooling period. Ya kot. Sebab ada isu baru ni, orang cerita pasal beli buah temikai di Tesco kan, yang dikatakan murah RM1.90 tapi buahnya lebam. Saya pun terkena. Tapi kita dah balik rumah dah belah semua, nak tukar macam mana? Nampak tak? Baik. Jadi itu khiyar. Tujuannya nak pastikan ada kerelaan antara yang jual dengan yang beli. Biasanya belilah, yang jual tu aku nak jual je. Nampak tak? Yang beli tu yang akan timbul masalah sebab barang dia beli, elok tak elok kan. Sebab syarat tak ada, nanti balik kita duk maki orang jual tu, jadi dosa bertambah. Okey, nampak mana kena ada reda. Mana kalau berlaku kecacatan pada barang tadi, kita reda je lah sebab kita dah reda pada akad tadi. Okey. Sebab tu syarat dia jaga dua-dua. Penjual jangan jual benda yang cacat, pembeli kena lihat dulu, kemudian berlaku akad jual beli baru reda. Jadi tempoh itulah dipanggil khiyar, tempoh pilihan masa yang diberikan untuk kita buat decision sama ada kita nak teruskan jualan ataupun tidak. Baik. Jadi para fuqaha, imam-imam kita yang 4, dia ada pandangan masing-masing. Kalau macam Imam Syafi'i, dia bahagikan khiyar ni kepada 8 jenis. Ya. Kalau macam Imam Maliki, dia 2 aja. Kalau Imam Hambali 16. Seorang lagi 17 Hanafi. Jenis khiyar tu dia bahagikan. Cuma dalam kitab kita ni dia cuma hurai 3 je tuan-tuan. Kalau lihat dia kata ini suatu bab pada menyatakan khiyar majlis, khiyar syarat dan khiyar aib. 3. Dia ada 4 utama. Satu ni dia panggil khiyar ru'yah, penglihatan, tengok barang semua. Cuma kitab kita ni, tuan kitab ni cuma uraikan 3 jenis saja, iaitu khiyar majlis, waktu majlis akad tu lah, dan khiyar syarat, belian yang ada syarat, dan juga khiyar aib dengan sebab kecacatan pada barang. So kita boleh buat decision untuk batalkan akad jual beli tadi. Baik. Apakah yang dimasukkan dengan khiyar majlis? Dia akan mula khiyar majlis dulu tuan-tuan. Yang ayat bermula sabitlah tu ya. Sabitlah khiyar majlis itu pada tiap-tiap yang dinamakan jual dan jika mengiringi merdeka sekalipun. Maknanya sama ada hamba ataupun orang yang merdeka, Israel berlaku dalam majlis, ada jual beli, dalam majlis itu dipanggil khiyar majlis ya. Contoh seperti dibeli oleh bapa akan anaknya atau akasnya, sebaliknya lah, anak atau bapa, dan gugurlah khiyar majlis jika memilih oleh bayi', yakni si pembeli tadi, penjual tadi, atau mushtari, pembeli tadi, atau kedua-duanya, akan luzumul bai', kelaziman urusan jual beli antara penjual dan pembeli dah setuju macam tu,
maka gugurlah khiyar. Maknanya tak ada khiyar lah, dah redha kedua-duanya. Ni aku jual lah, ya aku beli, selesai. Sebab dah biasa. Umpamanya kita duk beli barang tepung gandum, dah biasa tahu tepung gandum, nampak cap bidara, cap sauh, cap bulan purnama, cap bunga raya, dan dah biasa dah. Jadi kita tak ada masalah situ, maka khiyar tadi gugur lah. Tak payah kita duk belek tepung tu warna apa-apa, sebab kita dah beli selalu dah tahu dah kedai Astong ni lagu tu. Contoh. Tapi tak adalah akad nikah jual beli dengan Astong tu. Ya. Maknanya dia begitulah ya. Bila dah redha semua tak ada masalah. Seperti katanya kami memilih akan lazim jualan biasa ya, atau kami lulus akan dia, tak kira ayat yang macam mana digunakan ya, lulus ke, lazimi ke, atau kami melalui akan dia, itu semua term-term yang digunakan ya. Maka gugurlah khiyarnya dan tinggal khiyar tawalannya yang tiada memilih akan yang tersebut. Jadi maknanya gugur sini, khiyar tadi tak ada lah, sebab dah redha meredai, dah akad jual selesai, dah balik pun. Dia ada ni bila berlaku mungkin kita katakan sebab-sebab yang tak dapat dielakkan ataupun secara tidak sengaja. Beli pen, kita kata okey kan, kita pun tak test, nampak tak? Tak test. Jadi keluar member call nak nombor telefon, kita pun ambil, tengok-tengok tak makan. Jadi kita belum keluar kedai dia, belum berpisah, boleh patah balik, khiyar tu berlaku. Kita boleh pen tak makan lah, aku nak baru. Tu dia panggil khiyar tadi tu, kita boleh patah balik, choice. Maka sini dia kata bila gugur tu kena dah redha, dah tak ada masalah kot, pen memang yakin lah nama pen kilometriko. Contoh kan, menulis beribu-ribu patah perkataan. Ialah zaman kita dulu kan, kita yakin dah ni okey, tak ada masalah, maka redha lah, gugur lah khiyar tadi, tak ada lah. Nampak tak? Itu makna khiyar ya, khiyar majlis. Okey, baik, tengok contoh lagi. Dan gugur pula khiyar keduanya dengan bercerai badan keduanya. Maknanya keduanya berpisah lah. Bukan cerai tu kena takik cah dua dak. Bercerai keduanya maknanya pembeli dan penjual tu berpisah lah. Sama ada pembeli keluar daripada kedai tersebut ke satu tempat, ataupun di tengah jalan mereka berpisah. Jadi bila berpisah, settle lah. Khiyar tu tak ada lah, habis lah. Dia berlaku waktu akad tu je ya, waktu penjual dan pembeli dalam majlis akad. Tu contoh ya. Atau kata dia, atau salah seorangnya daripada majlis akad jika dengan lupa atau jahil sekalipun. Dia tak kisah ya, walaupun lupa sebagainya, tapi kedua-dua dah pisah, kira habis lah benda tu. Dengan bercerai badan keduanya atau salah seorangnya daripada majlis akad jika lupa atau jahil sekalipun, dan diiktibarkan bercerainya itu pada uruf. Pada uruf maksudnya pandangan zahir kita kata dah tak berlaku dah majlis akad, kira kita dah keluar ke kereta, start enjin, jalan. Tak ada tu, kira kita habis dah kan. Sebab ada kes kadang-kadang macam saya semalam kan, orang order belacan, kebetulan balik ni, siapa yang baca grup saya tahulah, saya suka mencari dan melihat. Jadi balik raya hari Sabtu lepas baru ni, ada kenduri, lepas kenduri tu pi rumah kak saya, tanya kak, sebab dia tu kat Simpang 4 Kuala Kangkung, tak jangan alur ibus, alur stang, alur ibus. Tanya, dia kata belacan sedap alur ibus tak mana. Jadi dia kata dia suruh anak dia bawa saya pi. Saya pun pi, masuk dalam kampung nelayan, masuk dalam rumah kecil rumah nelayan. Dia buat jemuk depan tu, orang Melayu kita lah. Saya tengok antara simpati dengan seronok lah. Seronok tu sebab orang Melayu kita ada usaha macam tu, nelayan. Maknanya pendapatan nelayan tak seberapa sebab air pasang, kadang-kadang ingin ribut. Nelayan biasa yang bot kecil-kecil tu, Simpang Kuala, alur ibus ni dia punya pulau kecil ya, kuala dia kecil ya. Itu bangga. Yang rasa simpati tu kata macam kalau lah industri macam ni dapat dikembangkan di satu Malaysia, kalah Cina-Cina yang jual belacan. Jadi saya pun terus viral dalam grup saya dan FB, ramai order lah. Saya beritahu harga dia kan, harga berapa, RM5.50. Boleh lah, saya nak. Ada orang jual RM6 sebagainya lah. Jadi dapat 100 keping, 100
Orang depa ada 70 tapi saya beli 100 lebih lah, siapa nak boleh lah dah lagi tu. Belacan Lok Ibu terkenal, dia buat dengan udang, kita tengok lah, dia cedok udang, dia uli semua, so puas hatilah tengok bersih semua. Tak adalah kita tengok gambar anjing duk kencing duk jalan. Nampak tak, kita kena usaha pakai tahap situ lah. Kalau boleh mungkin ada kekuatan kita untuk kita majukan produk muslim ni, situlah kita kena buat. Jangan kita pakai tak mampu, tak apa makan Cina punya. Tak, kita kena ubah nah. Saya usaha macam tu. Tengah hari kopi. Kebetulan pi tu ada gerai ABC semua kampung, sedap, makan RM2 semangkuk. Fuck, murah. Nak makan tuan, 7 mangkuk makan tak mana semua RM14. Dia ada semua, ada jagung, ada kacang macam kita sini lah, tapi murah nilai kampung. Sebab ketua dia buat sendiri. Dia ambil peti ais tu, dia bola plastik tu, sosak tu, dia pun sagat traditional way. So kita makan dengan tepi pantai, ombak angin tiup, Allah tuan-tuan. Alur Ibus tak jauh dengan Rostak. Tu tulis Belacan Alur Ibus, cari kawasan dia. Kalau alam jalan sana beli banyak sikit, murah harga kilang. Okay, insyaAllah boleh. Jadi macam-macam lah orang polis. Saya kata isu saya cuma nak bantu orang kita untuk lebih maju ke hadapan. Sebab dia macam tu, saya nampak dah dengan van, betul tak? Nak hantar Belacan lu ke mana? Kan? Mengharapkan orang datang. Kalau ada yang pakar IT boleh viralkan benda ni. Tapi itulah jalan nak masuk kan. Jalan kampung kan. Habis estimasi saya tu kampung. Bush tayar dah lari dah tu. Tapi demi tu saya katakan, demi satu perjuangan memartabatkan pemakanan Quran, pemakanan Muslim ni, saya masuk, saya tak beli, saya nak tengok. Ada masa kan, ada masa free saya masuk. So bila dah tahu, next time saya balik, saya beli lagi. Kan kita bantu. Baik. Maka mana tadi? Maka jika ada keduanya di dalam rumah yang kecil, keduanya maksudnya penjual dan pembeli tadi ya, atau perahu yang kecil, ni mungkin di sungai Mekong apa kita akak jual beli kan, contohlah diiktibarkan bercerainya dengan bahawa keluar ia daripadanya, daripada rumah tadi atau daripada perahu tadi, atau naik ia atas tempat yang tingginya seperti satah, seperti lantai ataupun kalau rumah dua ni tingkat atas lah. Nampak tak? Tu dianggap bercerai. Jadi contoh moden hari ni, ibarat kita start inya kereta keluar, selesai lah, bercerai lah pada majlis akad tu. Tu maksudnya ya. Ataupun kita dah start motor jalan, itu bahasa kita sekarang. Zaman dulu punya perahu, rumah zaman dulu, maka kitab ni cerita kes zaman dulu lah, kita kena kiaskanlah zaman sekarang. Dan pada rumah yang besar, dengan bahawa keluar ia daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Kalau kes gudang besar, maknanya mungkin dia keluar ke pintu gate utama tu sudah dikira sebagai bercerai daripada majlis khiyar. Itulah maksudnya ya, untuk mudah faham. Baik. Maka jika panjang diam, dan jika pada padang atau pada kedai, dengan bahawa berpaling salah seorangnya dan berjalan sedikit kadar 3 hasta. Kita beli di, kita kata kalau padang ni orang selalu buat pasar tani lah kan, ataupun di Shah Alam tu apa, kabut sale padang kan. Jadi kita dah beli akad, kita dah berjalan 3 hasta, maka gugurlah majlis khiyar tadi. Sebab tu kita nak apa-apa kita belak depan dia. Belak depan dia. Tapi ialah kita tengok dengan zahir pun dipanggil ru'yah ya. Maknanya khiyar ru'yah ni kita tengok fizikal pun kita dapat hati okey lah ni. Air mineral, kalau tengok mineral warna hijau mungkin pelik kan. Mineral water warna hijau mungkin pelik. Mungkin kita boleh tanya dia sebab apa. Mungkin dia taruh coklat, taruh pewarna sebagainya. Okey. Jadi tengok
Ni kalau barang yang kita ragu-ragu lah, kalau kita dah biasa beli mungkin tak ada masalah ha? Tapi syarak dia punya detail sampai ke tahap tu, ni nak jaga keharmonian. Maka jika panjang diam keduanya pada majlis akad atau berjalan keduanya kepada beberapa tempat, jika lebih daripada masa 3 hari sekalipun, berkekalan khiyar keduanya kerana tiada bercerai badan keduanya. Ini kes keadaan kedua. Kalau penjual pembeli itu memang sekali jalan, sekali duduk sekali semua, tak kisah lebih 3 hari, khiyar tu masih berlaku sebab mereka sekali. Tapi jangan berlaku lah penjual pembeli duduk sekali. Akak jual beli, jom kita jalan sekali, lagu tu lah kot. Tapi mungkin berlaku kalau macam tuan-tuan duduk pergi Vietnam kan, mereka ada jual yang duk jual kilik barang di badan penuh tu. Kadang kan dia ikut kita dah beli, ikut lagi. Mungkin macam ni lah kot keadaan dia. Kan? Mungkin lah kot. Tapi janganlah pembeli nak ikut penjual. Penjual nak ikut pembeli. Dia nak berniaga kan. Tak munasabah lah. In case kalau ada berniaga lagu tu. Sebab kalau kita dah pergi luar negeri, ada hak jenis dia jual, kita pun ada kan. Dia sangkut satu badan semua barang-barang jual. Ikut lagi, tak beli dia ikut. Dia punya tahan lasak tu, sifat tak malu dia follow kita sampai kadang-kadang kita lemah semangat beli juga. Betul kan? Niat tak mau tu, tak mau. I don't want, lah, beli juga. Dia punya tawaran tu sampai ke harga paling rendah. Orang menjual Indonesia banyak lah, di Sabah pun ada, di Morocco. Istanbul dia duk ikut ada jual peta-peta apa ni, ikut lagi tak beli. Benda tu murah pun dia tak mahal. Terpulang ya tuan-tuan. Itu sikap jurujual, dia tidak pernah putus asa. Okay. Dia orang menega ni, kalau nak terbaik poket kena terbaik muka tu ya. Tak? Tunggu. Kalau tidak poket nipis kalau muka nipis. Gitu. Lah ni tak ada apa orang online belaka kan. Dan harus bagi yang menjual dan yang membeli atau salah seorangnya syarat khiyar di dalam masa yang maklum. Jangan ada lebih daripada 3 hari. Ni secara umum ya. Maknanya antara keduanya tu ada syarat khiyar, syarat pilihan dalam masa yang maklum, masa yang telah dipersetujui lah. Okey, iaitu jangan ada lebih daripada 3 hari. Jadi lihat huraian dia nombor 2 tu. Qauluhu, jangan lebih daripada 3 hari, maka jika lebih khiyar atas 3 hari batallah akad. Dan jika adalah mubih itu daripada barang yang binasa ia di dalam masa yang disyaratkan, nescaya batallah akad. Maknanya antara dua-dua lah. Cerita timikai tadi saya dah belah semua, batal. Nampak tak? Kalau berlaku binasa pada barang yang kita jual atau barang masih elok tapi tempoh 3 hari, itu maklum, kita boleh lagi, masih khiyar tu masih ada. Bolehlah kita pergi jumpa, ni aku beli marin dulu tapi balik kampung tak dan tengok cacat, boleh tak tukar balik. Okey, dengan syarat barang tadi tak binasa, tak cacat. Tu saya kata payah kalau buah-buah ni kita dah belah tengok kan. Makanan susah. Kalau macam pak latang yang kering-kering ni mungkin senang. Okey. Baik. Daripada waktu disyaratnya maka harus khiyar, harus khiyar. Syarat yang tersebut pada segala jualan melainkan pada jualan ribawi dan jualan yang jadi merdeka padanya oleh mubik dan jual salam. Kecuali kes-kes melibatkan jual salam, belian tangguh ataupun yang kita dah reda kedua-duanya tu, itu tak ada masalah. Dia ada kes pengecualian. Ini yang melibatkan barang-barang yang kita rasakan mungkin kita kena cek kat rumah ya barang tu, bukan di sini. Sebab itu kalau kita beli 400 elektrik,
dia dah buat pemeriksaan di kaunter, cek kan, bawah pelak, dia buka air menyala tak menyala, okey. Dia pasang kipas angin, pusing tak pusing, okey. Nampak tak? Kita dah tengok kan. So bila kita dah beli, kita buat lek, yang tu mungkin ada term kedua warranty. Okey, ada warranty. In case kalau dia tak buka depan kita semua, tu case macam ni lah ya. Kita balik rumah, pasang-pasang tak nyala. Nampak tak? Maka kita boleh pergi tukar balik. Tu 3 hari tu mungkin tempoh zaman dulu, sebab nak ulang alik masa tu panjang. Zaman lah ni mungkin 2 hari, mungkin sehari. Tesco ke sini 10 minit. Nampak? Tu beza dia. Baik. Maka yang memiliki akan mabik barang jualan dan segala faedahnya seperti lulus merdekanya dan halal watiknya pada zaman khiyar itu bagi orang yang ada khiyarnya, baik atau mustari, maka jika khiyar itu bagi keduanya, maka mauquf jika sempurna jualnya, nyatalah ia milik bagi mustari daripada ketika akadnya, dan jika tiada maka bagi baik. Ini permasalahan antara barang tadi. Bila berlaku akad, serah milik itu bila? Maknanya kita akad jual beli, kadang-kadang orang akad dulu, barang kemudian. Dia tak bagi lagi akad jual beli dah, sebab pembeli dah bagi duit. Biasa kita tak barang, dia bagi duit, kita kira cukup, kita akad jual beli, betul tak? Tu. Jadi hak tuan kitab ni tulis, in case yang macam ni, kadang-kadang dia ambil barang dah, duit Allah tak cukup RM3. Kita nak akad tak boleh sebab tak cukup. Tak cukup jumlah Saya nak akad, tangguhlah. Jadi kalau berlaku apa-apa masalah, kematian dan sebagainya, maka akad tadi dikira batal. Sebab itu tuan-tuan, syarat benarkan 3 hari tadi, mungkin duit tak cukup, boleh balik ambil bagi ataupun transfer, begitu. Cuma kerelaan lah. Macam saya kadang-kadang orang kata nak bayar gaji, boleh tak? Okey, asalkan bayar aja. So bila dia bayar, baru kita akad jual beli. Nampak tak? Kelonggaran tu antara penjual pembeli. Kalau ada keredaan keduanya, tak ada masalah ya. Kalau ada keredaan, maknanya di sini kita kenal pembeli tu siapa, dan pembeli kenal kita siapa. Yang duk menipu kat internet tu sebab tak kenal. Banyak kenal kawan saya tuan-tuan, dia order benda berpuluh ribu, hilang duit, tak dapat detect. Dia pakai nombor palsu, nombor tu sekali tu je dia guna, orang dah bank in duit kat dia, hilang. Banyak orang beli. Isi saya apa kena, dia beli apa benda tau, alat makeup apa benda tak tahu lah, tapi tak mahal lah, RM40-50, tapi terkena, tak sampai ke sudah, call hilang. Jadi itu sebab syarat dia lihat benda ni, kita kenal penjual tu siapa, muka dia ni memang muka jurus lah dah, muka tengok, aku ikut boleh percaya kot, sebab nak bagi duit dulu ni. Kalau tak bagi duit dulu, orang tak hapus barang. Nampak tak? Kadang-kadang penjual cerdik, dia guna profile picture orang lain, muka elok alim, dia hitam lagi, kita pun percaya bagus ni, boh 3,000 kan, order barang, nah senyap. Macam-macam orang lah ni cari makan cara yang tidak baiklah, cara menzalimi. Sebab tu kena ada kejujuran, tu penting. Dia selesai ni, dia buat benda lain pula, sampai kadang-kadang berpuluhan ribu masuk kat dia tau, banyak. Selalu orang kena beli yang kad telefon tu lah, yang kad top up tu, dia offer, kita katakan kad yang pin number RM10, beli 100, bayar 80, contohlah. Orang pun nampak, murah ni, sila bank in. Okey, kad anda sila datang ke sini, cari alamat haram tak ada pun, memang kena, terkena. Banyak orang kena gitu, banyak haji. Kadang-kadang sebab kami dalam industri macam ni, jadi kadang-kadang geruk-geruk sembang kan, banyak kena tipu. Kadang tunjuk barang kualiti lain, sampai had lain. Macam mana? Bayar harga yang ni. Selalu macam tu lah ya. Banyak berlaku gitu. Sebab tu syarat nak kita beli barang, kita tengok puas hati.
Kalau gambar internet tu tuan-tuan, tengok gambar depan, gambar tepi, atas, bawah, belakang, puas hati, beli. Kadang-kadang gambar depan lawa, tengok, lah kamera macam-macam boleh buat tuan-tuan. Hak jerawat tak ada, hak tumbuh jerawat, pipi licin. Saya kadang heran kawan-kawan duk hantar, dia ni kuasa jerawat banyak muka dia, pasal apa licin elok ah. Dia guna teknologi ni, kamera ni. Jadi dia format macam mana, jadi muka licin gebu. Dan dia jual produk kecantikan. Siapa tak terpengaruh beli? Kan? Tengok, jumpa kedai makan, tengok jerawat banyak dalam gambar. Nampak? Macam-macam orang mengkhianati demi mengejar keuntungan. Dosa ya, tak usah dah buat gitulah. Tak betul tuan-tuan. Kita bercakap kadang barang tu kita tak tahu kualiti, kita bukan main kempen bagus ni. Tak boleh. Sebab tu saya punya konsep, satu kopi tengok sendiri, belacan aku tengok sendiri. Okey. Kita nak cakap dengan orang pun orang percaya pasal gambar kita ada sendiri. Macam zaitun saja kan, saya pergi tengok ni, saya tengok kilang putih, ladang, buah semua, kopi tengok jentera semua. Kita boleh cerita dengan orang. Tidak mengandung mohong kempen habis. Tak berkat ya, tak berkat. Dan hasillah fasah jual beli pada masa khiyar itu dengan katanya fasahtu al-bai'a, yakni aku fasahkan jualan ini dan meluluskan dia itu seperti katanya aku luluskan jualan ini, atau aku lalu akan dia, atau aku lazimi akan dia. Jadi kalau nak cancel, saya nak batalkan akad jual beli ni sebab tak puas hati barang cacat. Itu bahasa kita lah. Atau bahasa lebih moden, cancel lah, tak jadi beli. Kan selalu kita guna macam tu kan. Tuan-tuan pasal ada orang duk beli kadang-kadang, tak payah, cancel je lah. Nampak tak? Tu kira batal lah tu. Dia tak gunalah bahasa Arab ni, tidak jenuh lah, orang tak faham. Fasahtu al-bai'a, pening orang jual tadi, mentang-mentang dengan jarak kan. Jadi maknanya bahasa moden kita, cancel lah, tak idea saya nak beli sebab tengok tak elok lah. Itu boleh ya. Bahasa kita gunalah. Itulah panggil khiyar tu. Cuma kita tak tahu, kita dah guna hari-hari, kita tak pasan. Dia punya dia dalam satu ilmu dalam bab fiqh ni, khiyar. Banyak berlaku ya, dan kita dah, tuan tu dah packing kan, dah bungkus, kita duduk tengok. Sebab orang menjual ni cerdik. Kita duduk dia dah bungkus lah kan, kita duduk lagi kan, kita duduk fikir nak beli tak beli, dia dah bungkus siap dah. Sebab salah kita nak beli tak beli, orang dah bungkus dah. Bagi orang yang kesian dia ni jual kan, lah kita beli. Nampak tak? Itu strategi penjual. Jadi orang yang ilmu menjual ini dia macam-macam sebab kami dalam bidang ni kita train, dia boleh buat muka kesian tuan-tuan. Kita serba salah, muka kesian. Tahu muka kesian? Tak beli aku, mahal. Pak Lim mungkin murah sikit, tapi sebab kita muka kesian. Kadang dia guna diri dia tu, aku ni janda lah, anak 5, makcik saya kesian. Jadi dia macam-macam. Jadi manis mulut orang kata. Jadi kita terpengaruh. Hak tak jadi, akhirnya jadi beli. Patutnya bila dah jadi, penjual tadi baru bungkus. Itu sepatutnya. Tapi strategi, biasalah. Bila dah bungkus siap dengan plastik, kita nak kata macam mana? Tak beli, dia dah bungkus kan. Orang Melayu kan memang mudah macam tu. Kalau orang Barat tak nak. Dia tegas. Kita tak, kita lebih simpati. Tambah-tambah kalau yang menjual tu orang miskin, tak sedap pun kita beli. Betul? Ada jual depan guard apa ni, kelas tu 7 tu, bulan puasa, karipak masak misi. Saya cerita tu kan, tapi sebab saya tengok kesian makcik tu, saya beli. Tak sedap saya beli tak? Tak beli ke? Kesian. Sebab kesian itu je. Nak bantu dia. Alangkah baiknya kalau dia dapat buat sedap. Nampak tak? Yang simpati dia akan bertambah simpati, jadi dia akan lagi laku. Jadi barang tak laku sebab apa? Sebab tak sedap. Makan sekali orang tak beli dah. Nampak? Ini yang berlaku. Walaupun dia suka bersedekah, dia kata dia nak akhirat, dia jual ni, dia sedekah 2-3 barang lah, sebab dia kata dia nak pahala akhirat. Bagus lah. Saya jumpa watak-watak macam ni, bagus. Maknanya yang menjual tu elok kita beli, tapi sebab tak sedap kan. Nampak tak? Isu kedua tu, manusia pun nak sedap, walaupun sedap tu kat tekak je pun, telan habis lah sedap. Tapi nikmat rasa, siapa tak mau? Tidak tak jelak jari lah kari mamak tu kan, pasal sedap tu je. Dan hasil fasah pula dengan perbuatan seperti diwati oleh baik
atau merdekakan. Ini kalau kes belian hamba, dia subuhkan hamba tadi, ya, di waktu itu disubuh lah, ya, oleh baik, maknanya dia tubuh apa ni hamba yang dibeli tadi, ataupun dia merdekakan dia, atau dijualkan dia, atau diijarahkan dia, disewa jarah tu, atau dikahwinkan dia, atau diwakafkan dia. Dan jika perbuatan yang tersebut daripada mushtari jadi meluruskan jual belinya itu. Itu kalau kes zaman dulu lah tak ada dah, ya. Yalah tak ada, kita tak payah duk ni lah, pening bab-bab ni, dah selesai bah hamba. Hamba memang boleh ni. Yes, zaman dulu hamba itu dimiliki. Bila dimiliki, tuannya berhak ke atas hamba tadi, termasuk tidur dan sebagainya. Sebab tu lahirnya anak-anak gundik kalau zaman Maharaja dulu kan. Tuan-tuan lihat dulu, zaman dulu, bila Islam datang, benda tu dah dihapuskan. Dia sebelum zaman Nabi, sebelum Nabi Muhammad, kan banyak benda-benda yang ni diizinkan ketika itu. Even selepas bila Nabi datang pun, tapi kalau kawasan tu belum sampai syariat, masih ada raja-raja yang macam tu. Tapi sekarang dah Islam dah tersebar luaskan. Ni cerita mungkin kurun pertama hijrah, kurun kedua mungkin berlaku macam tu. Sebab tu kitab dia tulis. Ustaz sebut pasal gundik tu tadi. Seingat saya lah masa saya kecil dulu, perkara itu adalah gundik. Apa? Ada lagi Di sana raja kan? pasal Kelantan lagi. Sebab saya dengar cerita di Kelantan. Sebab orang sebut tu anak gundik. Kenapa ada gitu? Ada lagi. Maknanya itu kalau dia pakai hukum ni lah. Itu tahun 1960-an lah. Wallahu alam. Ini kadang-kadang power lah, kekuasaan tu, jadi dianggap boleh. Dan kalau tengok sejarah, Tengku Abdul Rahman pun adalah anak gundik bersejarah. Sebab tu dia tak panggil bin, dia panggil Putera Al-Haj. Dia tak ada bin. Tuan-tuan kerja sejarah, saya orang Kedah, saya tahulah. Ni kena off record lah, rakam lah. Ya betul. Sebab dia daripada keturunan Siam, Raja Siam. Raja Siam bini banyak. Jadi yang bini rasmi tu sikit je lah, 4 orang yang tak rasmi ni. Jadi Tengku ni pada anak yang tak rasmi lah, macam cerita anak gundik tadi lah. Sebab tu dia tak ada bin. Dia mana ada bin, dia panggil Putera Al-Haj. Dia mana ada bin, memang tak ada bapak. Ini sejarah, nampak tak? Baru tahu ya? Memang bukan ahli sejarah lah ni. Tak. Bukan, dalam sejarah tak dicerita. Ditutup, mungkin sebab keaiban. Maknanya kami rakyat Kedah, kita ada sejarah kami, sejarah Langkau Suka, sejarah Sriwijaya. Itu semua sejarah yang kerajaan dahulu yang kita kaji. Bagaimana pedagang Arab dengan ilmu karamah, mereka boleh ghaib di Mekah, di tanah Arab, muncul di Gunung Jerai, disebarkan Islam di atas sana. Sebab tu kalau Gunung Jerai dia ada kawasan dipanggil Padang Pak Ahmad, Padang Pak Syekh, tempat-tempat yang memang dah didudului dia orang hijrah situ. Kita dia pun naik gunung macam mana, jangan heran. Orang dulu karamah tinggi, alim-alim. Sebab tu dia dapat Islamkan Raja Kedah sampai kah peristiwa tu sampailah ke hari ini. Nampak tak? Kita jangan duk heran sebab itu karamah orang dulu. Dia boleh ghaib sampai, dia nak sampai ke mana dia sampai, dan dia sebarkan dakwah di situ. Jadi cerita term tadi memang wujud lah, cerita ada gitu, memang ada. Mungkin sebab kalau kita tengok dari sudut istana, benda tu turun-temurun, raja demi raja demi raja. Jadi mungkin benda tu dah menjadi akar umbi, maka dianggap tak apa. Sekarang tak ada kot, saya rasa sekarang dah tak ada dah. Sebab semua dibayar gaji kan, dayang semua ada gaji, dah tak ada istilah yang macam ni. Macam Johor, kita kata yang tentera Johor tu, apa dia panggil? Timbalan Setia Negeri Johor, wujud sejak zaman sebelum Sultan Abu Bakar lagi. Dah benda tu dah ada, maka dia wujud sampai sekarang. Walaupun orang petikai kan, sebab tu dah jadi tradisi istana di Johor. Dah budaya dia, ada tentera dia sendiri. Tak amai nampak 400 orang satu batalion background gitu kot. Saya pun tak tahu sangat hal ni, tapi saya tengok sejarah dia, saya kaji.
Saya baca. Dia ada semua airline, sebab dia orang duit banyak. Sebab Johor dia berniaga banyak kat luar negara. Duit dia banyak. Memang kaya. Sebab tu dia tak heran pun kalau keluar Malaysia. Itu sejarah. Sebab Abang Ipah saya ada komando. Raja Johor ni memang komandan komando Malaysia. Dia orang rapat, dia pegawai. Dia rahsia banyak tahulah. Okay? Itu nak cerita tentang dah jadi turun-temurun dalam institusi istana. Macam yang kita kata tadi ni. Cuma setelah syariat tu makin diajar, Tok Guru dijemput ke istana, ajar lama-lama benda tu hilang. Kan? Kalau kita nak tengok cerita Musa Menjanggut semua tu masih wujud. Piramidi buat ceritakan zaman dulu tu. Okey. Baik. Dan jika dilentang, ini nak baca macam mana ni? Dilintangkan mabik barang jualan tadi atas menjualnya dan izin padanya pada masa khiyar, tiada jadi fasah daripada bayi' dan tiada jadi meneruskan jual belinya daripada mustari. Mungkin dilintangkan sini, dipulangkan kot. Jadi tak ada habis kita return balik barang tadi, kita tak beli. Mana tak berlaku lah kira batal lah. Itu maksudnya. Mungkin masuk lintang sini ialah kita pulangkan balik barang tadi. Kita dah pegang dah. Tengok. Tak jadi dalam masa khiyar, penjual tadi boleh kena bagi duit balik. Sebab dalam masa khiyar. Kan kalau kita ambil tak boleh beli tak cukup duit apa sembahyang. Tak apa. Nah, ambil duit balik. Tu boleh sebab masih dalam masa khiyar. Okey. Kita ada hak Dan harus bagi mushtari khiyar dengan nyata aib qadim pada mubik. Harus kita khiyar balik kalau ada kecacatan. Nyata aib qadim, kecacatan yang sedia ada pada mabik, pada barang jualan tadi, barang belian tadi, kita beli tadi ada cacat. Demikian lagi bagi bayi penjual jika nyata aib qadim pandangannya, seperti sehaya yang dipotongkan bijinya atau benda tu abur atau berzina atau mencuri atau pelari atau kencing di tikar, Masya Allah, atau busuk mulutnya, tu dia, atau bau ketiaknya. Ni kira aib pada barang maknanya sini kita habiskan ketiaknya tu ini kalau kontek aib pada barang belian, yang mana barang belian tadi ialah hamba lah, manusia. Sebab itu dikatakan aib di situ ialah sama ada dipotongkan bijinya, mungkin telurnya dipotong, mungkin dikasih sebagainya, wallahu alam, atau berzina dia, atau mencuri. Ini semua dipanggil keaiban-keaiban yang ada pada barang yang jual, hamba yang dijual tadi. Pembeli, penjual tu tahu. Maka di sini boleh kita khiyar balik, tak dibeli sebab ada kecacatan. Walaupun nampak sempurna, tapi mencuri. Kita nampak sempurna, tapi ketiak busuk. Gitu. Kecacatan. Jadi tuan-tuan, kita cuba kita lihat sini yang tulis tadi, ketiak busuk, mulut bau, benda yang sepatutnya kita tak boleh ada. Kita lah, baik lelaki dan perempuan. Sebab tu antara perkara sunnah kan mencabut bulu ketiak. Hari Jumaat ni nak menikah, cabut bulu kening perempuan. Saya pun tak faham. Ada kan dia pun cukok kan, bubuh celok kan main. Jangan zaman-zaman jahiliah kita dulu lah, siapa-siapa yang ni mungkin tahu. Hak syarak suruh tak buat, bulu ketiak 14 depa panjang, yang bulu kening cukur. Jadi benda begitu, kenapa tuan-tuan? Kerana ia mengganggu fokus solat berjemaah. Bila ketiak busuk, kita angkat takbir, member sebelah bau.
Tak, syarat letak ni tuan-tuan, dia nak jaga kemaslahatan yang lebih banyak lagi tau. Bukan setakat hubungan ni je, tetapi dari sudut ibadat. Kan, kadang-kadang bulu ketiak tak pernah cukur, tak pernah cabut. Pun ada di kalangan orang lelaki kita, lelaki-lelaki perempuan biasa dia jaga. Lelaki biar je, tak suruh tak buat. Yang tukang suruh bini kena. Walaupun kita ada odorono tuan-tuan ya, walaupun kita ada Rexona, apa lagi ya dipanggil, macam-macam kan, tapi itu keadaan moden. Hakikatnya syarak suruh cabut supaya bau tadi berkurangan walaupun tak hilang. Sebab bila cabut kosong, jadi mudah kita mandi, kita basuh sabun sebagainya, jadi wangi balik. Kalau tak cabut, semak tahu semak habis. Ada kutu lagi, jahanam. Semak saya tak ada kutu tak apa, ni ada kutu, jam. Tu aib. Wallahu alam, tapi saya rasa mungkin ada di kampung-kampung mana yang tak pentingkan kebersihan diri lah. Ada kampung-kampung lah, kalau bandar tak akut sebab kita budaya kerja, pendedahan, tambah-tambah orang duk jual alat-alat ni cukup banyak lah ni kan. Sapu sehari tahan sebulan, tak bau ketiak, macam-macam lah orang elang kan. Cuma nak bantu, itu baguslah. Di kampung mungkin ada kot, di kampung di Sedut ni penjagaannya agak kurang sebab pendedahan kepada kebersihan diri tak ada. Ini saya terpaksa bawa. Okey. Dan aib pada binatang seperti menyepak atau menggigit atau kasar perjalanannya sekira-kira ditakut akan gugur yang mengendara akan dia, atau sedikit makannya. Itu aib pada binatang. Ya. Aib pada binatang ni contoh dia bagi di sini, tuan-tuan ya, seperti menyepak. Tak tahulah binatang pun suka menyepak, lembu suka sepak orang ke, kuda ke, unta ke, okey. Atau menggigit. Wallahualam apa benda gigit. Atau kasar perjalanannya, maksudnya dia tak suka berjalan, berlari saja ke sebagainya. Wallahualam. Okey. Sekira-kira ditakut akan gugur yang mengendarakan dia, naik jatuh, kuda ke apa benda ke, wallahualam. Atau sedikit makannya, pun dianggap aib ya, kalau binatang makan sikit. Wallahualam, sebab yang makan sikit ni sepatut binatang nak makan banyak sebab dia tenaga. Kuda, unta yang kita naik, kita bela, yang boleh kita makan. Lembu kalau makan sikit, dia mungkin ada penyakit. Itu sifat binatang ya tuan-tuan ya. Mana ada binatang diet? Tuan-tuan jumpa binatang diet? Yang diet kita je. Binatang tak ada diet, kau bagi sekor-sekor dia makan. Tak pernah kita lihat buaya hidu ayam dia biar. Aku diet hari ni, tak ada. Mesti dia makan. Nampak tak tuan-tuan? Sebab tu syarak tulis, tuan kitab tulis, kalau binatang jenis dia makan sikit, something wrong. Mungkin penyakit TB ke, penyakit darah tinggi ke, kita tak tahu. Ni binatang ya. Manusia itu biasa. Baik. Atau sedikit makannya dan aib pada rumah pula. Rumah ni kena jaga rumah ya. Ni kita kena tengok yang nak jaga rumah ya. Seperti ada ia tempat berhenti tentera padanya. Tak perlu sabar lah ya. Sebab zaman dulu ada, bila berperang, tentera dia tengok rumah dia berkampung, dia duduk di situ, maknanya berteduh dan sebagainya lah. Atau pada sisinya umpama kisar ni istana ya, tukang membasuh kain yang menyakiti dengan suara pukulnya, atau jin yang mengerasi atasnya. Mana tempat, kan ada rumah jenis tempat laluan jin ya, yang kita tidur malam tak boleh ganggu, anak demam banyak ya. Temakutlah kotes cukup banyak tu, buat kawasan Tasik ya. Dia mudah ya nak tahu rumah yang ada jin ni. Kalau tidak kita dengar bunyi guli, main guli, tidak dengar bunyi perabot duk tolak pi tolak mai,
dengar bunyi lesung batu duk tumbuk, memang rumah kita ada jin, tempat jin lah, tempat dia ada perasan kot. Kadang-kadang kita rumah flat dengar lesung batu bunyi atas, tengok atas aku tingkat atas sekali, sudah, maknanya bunyi yang macam tu, bunyi perabot ditolak, kerusi dialih, itu semua rumah yang ada jin, maksudnya mungkin tempat tu tempat laluan dia, tempat dia tu kita bina rumah, dia stay kat situ, cuma kita tak nampak je lah. Selagi mana tak ganggu kita, duduklah. Kalau ganggu, pindah tempat dia. Kena bagi orang yang mahir untuk buang. Dia guni, kita nak halau dia, pertama tempat dia, kedua kalau boleh halau kalau dia menyakiti kita. Setakat dia tak kacau, setakat bunyi lesung batu semua tu, kalau kita boleh tahan lama-lama, biasa tak nak benda dah. Cuma kalau macam tidur malam, pagi tengok kaki kita lebam, gigit, tengok paha lebam, tidur malam kena tindih kerap, itu dia kacau. Bila kita halau, dia suka dekat mana, dia sudut macam ni, suka duduk kan, di sudut je, dia tak suka tempat lapang, ya, sudut. Ada kan, perasan tak tuan-tuan, kadang-kadang tuan-tuan tidur rumah anak-anak, bila pergi rumah anak-anak contoh kan, tidur kena tindih, bilik lain tidur tak tindih, bilik tu kita tidur kena tindih, maksudnya dia memang ada kat bilik tu. Ramai pasangan kadang-kadang kacau budak-budak kecil kan, saya kata cuba pindah bilik, bila pindah bilik okey, yang duduk bilik tu bagi orang lain duduk, sebab mungkin dia tak suka budak-budak dalam bilik tu, dia kacaunya budak tadi. Ya, anak kita teriak malam, tidur, ngigau, sebagainya. Dia kalau faham budaya dia, kita mudah berurusan, ya. Tak perlu siapa nak kena macam-macam dia pergi serapah semua, buang masa lah, ya. Begitu. Tu dia kata nak jual, kalau rumah yang ada jin banyak tak payah jual lah. Bila tak jual, orang akan jual, sebab apa? Nak duduk tak boleh, biar dia jual. Atau jin yang mengerasi atas melontar akan orang yang diam padanya. Nampak dia kacau, kacau, kita duduk elok dia kacau, kena histeria dan sebagainya, macam-macam lah, ya. Atau umpama yang tersebut dan tiap-tiap yang mengurangkan akan ainnya atau harganya. Kalau rumah yang kurangkan ain, kurangkan fizikal, maknanya kita dah ambil lah, kita kata kipas angin aku ambil rumah, kita dapat rumah, ataupun kita dah ada rumah, kita nak jual rumah tu, kita ambil kipas angin, kita ambil aircon, kita ambil semua, mana kita kurangkan ain dia. Syarak tak bagi, tuan-tuan, ya. Jual macam tu juga, kecuali kita beritahu kepada pembeli, ni haji nak abang lah, saya memang nak jual rumah, cuma saya nak ambil aircon satu, boleh tak? Dia setuju, tak apa. Tu ni syarat kita nak jual rumah lah. Syarat bagi tahu aib, antara keaiban pada rumah yang macam ni lah yang kita sebut tadi tu. Okey, maksudnya jangan mengurangkan akan ainnya. Ain tu maksudnya fizikal lah, bentuk rumah tadi. Atau harganya akan sebagai kurang yang luput dengan dia. Alright. Maknanya harga ni kira free terus. Kalau free terus tak panggil jual, sedekah. Ni aku jual kat hang rumah ni, kira rumah ni kira harga free. Tak payah jual, baik hang sedekah, kan, pahala pun dapat. Tu maksudnya dia kata saya kurang, luput terus. Dengan dia gharak yang sahih, gharak tu tujuan, purpose. Jika sudah ghalib pada jenis mabi' itu ketiadaan, sama ada menyertai aib itu akan akad atau dahulu daripada qabat, yakni akad terima, maka jikalau ada aib itu kemudian daripada qabat, tiada boleh mushtari khiyar akan dia lagi, melainkan jika sudah terdahulu sebabnya, seperti dipotongkan sahaya dengan sebab jenayahnya yang ada ia dahulu daripada qabat yang tiada diketahui akan dia oleh mushtari, atau dihilangkan bakarnya dengan sebab berkahwin yang telah terdahulu, maka sabitlah baginya mengembalikan dia bersalahan matinya dengan penyakit yang telah terdahulu, tiada boleh dikembalikan dia kerana penyakit itu bertambah-tambah
dan hasil matinya dengan bertambah penyakitnya, dan jika dibunuh akan sahaya yang mabit dengan sebab murtad ia dahulu daripada qabid yang tiada diketahui akan dia oleh mustari, wajib didamankan dia oleh baik. Itu dia panjangnya. Kita stop kat itu, saya urai. Baik. Jadi dia kata, tuan-tuan, rumah, manusia, binatang, kenderaan yang kita nak jual, yang nak beli, pertama, kalau kecacatan tu ada, kena maklum awal-awal pada yang membeli tadi, supaya bila dia beli dah tak ada khiyar dah, dia tak boleh nak return balik sebab dah tahu. Itu syarat. Kalau berlaku sebelum tu boleh khiyar, tapi kalau dah berlaku selepas tu tak boleh. Maknanya kena beritahu awal. Tuan-tuan hak jual rumah kena habaq nah. Ni singki ni dia kita panggil apa, bukan bocok, dia tiris, ya. Maka kita beritahu kat orang yang beli, nak beritahu ni singki ni kena cari plumber lah, baiki sikit. Kita kena habaq semua kekurangan yang ada. Sebab kita tak nak nanti kita menipu, dia lepas dia beli, dia maki kita bercepak, tuan-tuan. Maki tak apa, Allah ni jenis cari bom-bom ni, buat dia ni sikit ni, memang jembrah tapi rumah reput, anak-anak makan dan sebagainya. Akan berlaku, tuan-tuan. Kereta ni, banyak kereta hak saya duk tengok lah yang jual kereta hak tenggelam ayak, hak banjir, mereka ambil, mereka repair sikit, basuh kilat, oh ini kereta baru, tahun baru, TikTok, kau ni pakai-pakai kejap, lingkup, pasal apa? Masuk air. Banyak terkena beli macam tu, ya. Ni anak saya bro. Ya bang. Ya. Ni nak biar kelah buat. Ada orang? Oh lama tadi, pergi tadi. Okey. Ya, tak ada bersakit saya ni. Okey, jadi itu lebih kurang huraian. Kalau kita nak jual sesuatu, kalau nak elak berlaku khiyar yang panjang, kita ceritalah apa kekurangan pada barang kita nak jual. Yang beli tanya bagi habis. Tuan-tuan tanya bagi habis. Kalau kita tak mahir, bawa orang yang mahir tentang benda kita nak beli. Kata Haji Sri nak beli rumah, yang dia tahu beli rumah, dia tak tahu rumah lagu mana, bawa orang mahir. Bumbung jenis apa, keluasan berapa, bilik berapa, bilik ayak berapa, tandas madhab kiblat ke tak madhab kiblat, semua kita kena ambil tahu, tuan-tuan. Jangan main beli ya. Ni beli-beli tengok tandas madhab kiblat. Allah, tak betul. Saya itu ada orang kaya apa ni, Datuk mana panggil saya pergi Putrajaya Persim 14, tengok rumah. Ustaz tengok asal tandas madhab kiblat. Saya kata jam. Dia dah beli dah. Saya kata renovation balik ya. Dia buat balik, renovate tandas balik, ubah posisi ke situ ke sini sebab menghadap kiblat. Syarak tak bagi, tuan-tuan. Sebab tu kita nak beli apa, kena bawa orang yang mahir bidang barang yang kita nak beli. Yang besar-besar lah, takkan nak beli ikan temenu, tak payah bawa orang mahir ikan nelayan datang ke sini tengok ni ikan temenu betul ke, tak payah. Yang barang yang besar-besar, yang melibatkan aset yang tinggi, kereta, rumah terutamanya. Yang lain tu kita boleh tengok fizikal kan. Sebab kita tak mahir semua benda, ya, ingat tu. Mungkin kita mahir benda ni, kita tak mahir benda ni. Jadi kita bawa yang mahir, kau tengok sah aku nak beli sesuai tak dengan harga ni. Sama ada barang baru atau barang second hand. Okay? Sebab dijual sekarang macam-macam baru dan second hand. Baik, kita berhenti sini dulu sampai didhamamkan dia oleh bayat. Kita sambung bermula mengembalikan dengan aib itu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna wa rzuqna tilawatahu ana alayhi wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.